kata dia anna Sa'id bin Zaid bin Nufayl radhiyallahu anhu khasamathu Arwa bint Aus ila Marwan bin al-Hakam wadda'at annahu akhadha shay'an min ardiha faqala Sa'id ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت أو كما قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Urwah menceritakan, kata dia berlaku satu kes seorang perempuan yang bernama Arwa bin Aus telah mendakwa Sa'id bin Zaid bin Nufail radhiyallahu anhu di depan Khalifah Marwan bin al-Hakam. Tuan-tuan, Sa'id bin Zaid bin Nufail ini, dia ni sahabat Nabi dan dia masuk dalam bilangan 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW akan masuk syurga tanpa hisab. Ini dia ni Sa'id bin Zaid ini seorang sahabat yang begitu hebat. Tiba-tiba dia didakwa oleh satu orang perempuan. Kenunnya dia telah mengambil tanah perempuan itu secara zalim. Untuk bayangkan satu orang sahabat yang telah dijamin syurga oleh Nabi, yang dia ni akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Satu orang manusia yang cukup baik, tiba-tiba dia dituduh oleh satu orang mengatakan dia telah ambil tanah orang itu secara zalim. Tuan ingat, 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW ini disebut di dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW pada satu hari ketika dia duduk di atas bukit Hira, Gua Hira, tempat Nabi terima wahyu. Kata di dalam hadis itu, kana Nabi SAW ala Jabal Hira fataharraka al-jabal faqala lahu Rasulullah SAW usbut Hira fama alayka illa nabiyyun aw siddiq aw syahid. Nabi SAW satu hari ketika dia duduk di atas bukit Hira, tiba-tiba fataharrakal jabal, bukit itu tiba-tiba bergoncang. Satu hari Nabi SAW tengah duduk berdiri di atas bukit Hira,
tiba-tiba bukit tu berkocak, bukit tu bergoncang. Nabi SAW bersabda kepada bukit itu. Nabi kata, usbut Hira. Nabi kata, tak usah bergerak, wahai Hira. Usbut, tetaplah kamu, wahai Hira. Diam, jangan duk bergerak, jangan bergoncang, jangan berkocak. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiq aw syahid. Nabi kata, ada atas kamu lah ni adalah nabi, orang-orang yang siddiq dan juga orang-orang yang syahid. Nabi duduk atas bukit Hira, tiba-tiba bukit bergerak. Nabi kata ke bukit tu, diam, jangan duk bergerak, jangan duk bergoncang, kerana yang duk berdiri atas kamu lah ni nabi, yang duk berdiri atas kamu lah ni siddiq, orang-orang yang benar, yang duk berdiri atas kamu lah ni syahid, orang-orang yang syahid. Dalam hadis itu menjelaskan yang ada di atas bukit Hira pada masa itu selain daripada Nabi SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Malik, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf dan Sa'id bin Zaid yang kita dah baca hadis dia dalam mukadimah ini. Selain daripada hadis yang Nabi SAW sebut tentang 10 nama yang mereka ini Nabi sebut terang-terang. Abu Bakar, Nabi kata fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Nabi sebut seorang-seorang 10 orang. Hadis itu hadis sahih yang menunjukkan 10 orang ini mendapat jamin syurga daripada Nabi SAW, bahkan mereka dijaminkan syurga tanpa hisab. Malam ni kita tengok satu hadis yang menceritakan kepada kita tentang satu kes berlaku pada zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam memerintah negeri. Satu orang perempuan nama dia Arwa bin Aus. Dia pergi jumpa Khalifah Marwan, dia mengadu kepada Khalifah Marwan. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, Sa'id bin Zaid telah mengambil tanah aku secara zalim." Dia pergi dakwa di depan khalifah, dia dakwa satu orang yang Nabi SAW sudah jamin syurga tanpa hisab. Dia pergi dakwa orang tu di depan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Wadda'at annahu akhadha syai'an min ardiha. Dia mendakwa di depan khalifah bahawa Sa'id bin Zaid telah mengambil sesuatu daripada tanah dia secara tidak betul. Faqala Sa'id, sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab ini, apabila dia didakwa di depan khalifah, dia kata dekat khalifah, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'a. Dia kata, aku dituduh mengambil tanah dia dengan cara yang tidak betul. Ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata sesuatu tentang orang yang ambil tanah orang dengan cara tak betul ini. Dia kata dekat khalifah, dia kata, mungkinkah aku nak ambil tanah dia sedangkan aku tahu Nabi sendiri sebut dekat aku tentang akibat yang akan menimpa orang yang ambil tanah cara tak betul. Takkan aku yang dah tahu akibat dia, aku nak pergi buat kerja bodoh tu? Kata Sa'id bin Zaid begitu. Qala, kata khalifah pada dia, Mada sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Khalifah kata, apa yang kamu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tentang hukuman ataupun balasan yang akan menimpa orang-orang yang ambil tanah orang dengan cara zalim ni? Kamu dengar Nabi kata apa tentang kisah ni? Qala, kata Sa'id, sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab ni. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, man akhadha shibran min al-ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradi.
Sa'id bin Zaid kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa ambil tanah orang walau sejengkal dengan cara yang zalim. Barang siapa yang ambil tanah orang, dia ambil dengan cara tak betul, walaupun sejengkal aja tanah yang dia ambil tu, uwiqahu ila sab'i aradhi. Di hari kiamat esok, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kalung di tengkok dia 7 lapis bumi. Sa'id, seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Dia kata, telinga aku pernah dengar Nabi kata macam tu. Nabi kata, siapa yang ambil tanah orang dengan cara yang tak betul, di hari kiamat esok Allah akan kalung di tengkok dia 7 lapis bumi. Aku yang dengar benda tu, takkan aku nak pergi ambil tanah dia. Faqala lahu Marwan, khalifah yang menghakimkan kes ini, bila dia dengar Sa'id bin Zaid bin Nufail kata macam tu, dia kata, la as'aluka bayyinatan ba'da hada. Dia kata, demi Allah, aku tak minta ada apa pun keterangan daripada kamu selepas ni. Makna dia percaya. Ini sahabat Nabi. Ini pula bukan sebarang sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk syurga tanpa hisab. Pula dia bukan sahaja sahabat Nabi, bukan sahaja sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab, dia pula kata dia tu ingat lagi apa yang Nabi kata tentang larangan ambil tanah orang dengan cara tak betul. Takkan orang macam ni nak buat kerja yang dituduh pada dia. Khalifah kata, cukup, aku tak perlu bukti lain, aku percaya ke kamu. Tapi perempuan ni yang kata arwah ni, dia tak puas hati. Dia dah tuduh, dia tak mau tarik balik tuduhan dia. Dia nak tuduh juga sahabat Nabi orang baik ni. Dia dah kata, dia dah tuduh, dia dah hantam kawan ni, kata kawan ni curi tanah dia dan sebagainya. Walaupun kawan ni kata dah, walaupun khalifah dah putuskan dia ni memang tak curi, dia tak mau tarik balik. Dia tetap mengatakan Sa'id curi tanah dia. Faqala Sa'id, maka Sa'id pun tak ada arah dah, tak boleh kata apa. Orang tuduh juga dia, sedangkan dia tak buat benda tu. Maka kata dia, Allahumma in kanat kadhibah fa'a'ni basaraha waqtulha fi ardiha. Dia pun dah tak ada Allah dah, orang tuduh dia juga angkat tangan minta doa pada Allah. Satu orang sahabat Nabi, tuan-tuan. Satu orang sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab, tiba-tiba dituduh dengan satu tuduhan yang zalim begitu. Dan dia tak boleh nak bawa saksi mengatakan dia tak ambil tanah kawan tu. Yang dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala saksi dia. Dia angkat tangan minta, Allahumma in kanat kadhibah, ya Allah, kalau sekiranya arwah ni perempuan hak tuduh aku ni kadhibah, kalau dia bohong, fa'a'ni basaraha, ya Allah, butakan biji mata dia. Waqtulha fi ardiha, dan biar dia mati di atas tanah yang dia kata aku curi itu. Kata Urwah, periwayat hadis ini, dia kata fama matat hatta zahaba basaruha. Sungguh, dia kata, arwah yang menuduh Sa'id curi tanah dia, dia tak mati sehinggalah Allah butakan mata dia dulu. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufrah famatat. Dan selepas mata dia buta, dalam keadaan duduk berjalan di atas bumi dia, di atas tanah dia yang dia kata Sa'id curi ni, tiba-tiba jerelis masuk dalam satu lubang, famatat, dan dia mati di dalam lubang tanah itu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Imam Muslim, dia cerita hadis tu yang sama juga. Dia cerita tentang arwah perempuan ni tuduh Sa'id curi tanah dia. Dan Sa'id ni memang nafikan, dia kata dia tak buat benda tu, tapi dia ni tuduh juga. Maka akhirnya Sa'id minta doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala butakan mata perempuan ni kalau dia bohong. Minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dia di atas tanah yang dipertikaikan itu.
Kata Imam Muslim, wa annahu ra'aha amya. Sungguh didapati arwah ini sebelum dia mati, mata dia buta. Taltamisul judur, dia berjalan ke mana-mana pun hal keadaan dia teraba-raba dinding. Taqul, dan dia berjalan ke mana pun mulut dia tak habis-habis duk ucap, duk sebut di mulut dia. Dia kata asabatni da'watu Sa'id. Dia kata telah menimpa aku doa Sa'id, sahabat Nabi ini. Akhirnya dia sedar bahawa dia telah fitnah satu orang sahabat Nabi yang baik. Kerana itu dia ditimpa fitnah itu. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala makbul doa sahabat Nabi orang yang baik-baik tadi. Mata dia buta. Buta dan jalannya teraba-raba. Dalam duk jalan teraba-raba tu mulut tak habis-habis sebut. Dia kata asabatni da'watu Sa'id. Telah menimpa aku doa Sa'id ni tadi. Wa annaha marrat ala bi'rin fid dar allati khasamathu fiha. Dan satu hari ketika dia berjalan-jalan di atas bumi yang dulunya dia tuduh Sa'id curi ni, dalam duk berjalan tu tiba-tiba jatuh ke dalam satu telaga. Dia kata fa waqa'at fiha, dia terjerit jatuh dalam telaga tu. Fa kanat qabraha, dan telaga itu menjadi kuburnya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar. Daripada hadis yang kita baca tadi dapat kita satu pengajaran. Amat tidak baik kita buat bercakap bodoh kepada orang yang baik-baik. Hadis ini tuan-tuan boleh tengok di dalam bab karamatil awliya wa fadlihim, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Iaitu bab yang menceritakan tentang karamah ataupun kemuliaan wali-wali Allah dan kelebihan mereka itu. Dia ada banyak hadis di sana menceritakan tentang beberapa orang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka ini sudah terbukti orang yang baik-baik. Yang kemudiannya mereka dituduh dengan tuduhan yang amat tidak baik. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala wahmai malapetaka menimpa orang yang buat jahanam kepada orang yang baik-baik ini. Dan pengajaran yang perlu kita ambil di sini ialah pelihara lidah kita daripada bercakap benda tak elok kepada orang yang lain. Dosa duk kata dekat tutup guru, dosa duk kata dekat alim ulama, dosa duk kata dekat orang yang baik-baik. Mereka ini bercakap di depan kita, mereka bercakap tentang Quran dan hadis Nabi. Di mana masalahnya? Mereka bercakap di depan kita tentang Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka tidak ada lain melainkan mereka nak seru orang kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana mereka ini bercakap bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi SAW, kita sebagai orang Islam nombor satu kena pelihara lidah. Jangan kata tak elok kepada orang-orang macam ni. Nombor dua, cuba sedaya upaya untuk ikut seruan-seruan yang bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi ini. Nombor tiga, kalau tak boleh nak ikut dia, tak boleh nak buat apa ke dia, cukup dalam hati kita menyayangi mereka ini. Jangan sekali-kali kita simpan dalam hati kita rasa nak memusuhi orang-orang yang seperti ini. Kalau ditakdirkan mereka ni orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita buat nanya kepada dia, dia angkat tangan minta kepada Allah, tidakkah itu boleh membinasakan hidup kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran ayat 62 surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Tuhan sebut dalam ayat ni, ketahuilah Tuhan kata, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan mereka tidak berduka cita. Sesungguhnya yang dikatakan awliya Allah, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan orang-orang yang mengikut Nabi dan mengikut sahabat Nabi ini, mereka ini la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka ini tidak takut dan mereka tidak rasa sedih dengan apa yang menimpa mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka janji kegembiraan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Mereka ni orang hina macam mana ke atas dunia, Allah janji kepada mereka ni kemuliaan dunia akhirat. Orang hina mereka macam mana pun, Allah pandang mereka mulia. Akhirat lebih-lebih lagi mereka dijanjikan tempat yang sangat mulia. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada ganti kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah janji, mereka akan dapat kemuliaan dunia akhirat, tak ada siapa boleh pindah janji itu. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil ingat dalam diri kita. Ambil ingat dalam diri kita. Kenal orang baik, kenal orang tak baik. Kena ambil ingat dalam diri kita. Jangan sampai kita terbabas lidah. Kita membinasakan orang yang baik-baik yang ada dalam masyarakat kita. Ada pun tak ramai dah orang baik lagi juga. Dalam masyarakat kita ni orang baik ni tak ramai. Makin ramai dengan orang-orang jahat dah ni. Jenayah makin meningkat. Maksiat di sana sini. Dalam masyarakat kita orang jahat makin ramai. Orang baik makin kurang. Hantar anak mengaji sekolah agama, sekolah Arab pun tak mau nak jadi macam kita mahu. Berapa ramai ibu bapa yang jadi macam tu. Anak ni penjara bagi masuk sekolah agama, penjara bagi masuk sekolah Arab kerana nak anak jadi macam yang dia mahu. Dia tak dapat macam yang dia nak. Anak dia balik tak jadi macam yang hati dia mahu. Demikian sekali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izin ramainya orang baik dalam dunia akhir zaman ini. Orang baik ada ni kita pelihara elok-elok. Jangan kita binasakan dia. Binasa dia, binasa dakwah yang dibawa oleh dia, yang dakwah itu disuruh bawa oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah bagi pengajaran, bagi petunjuk, dan boleh kita ambil akibat daripada petunjuk yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Wallahu a'lam.